Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Zatil Izzah dengan NIM PO 713203251061 dari kelas D3B. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan jantung. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah anatomi fisiologi dosen pengempu Ibu Yaumil Fahni Tanjung Bulu MKes. Yang dimana saya akan menjelaskan mengenai letaknya ada di mana pada tubuh kita dan juga fungsinya apa-apa saja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai di mana letak dan fungsi pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita pada bagian kepala dan leher. Nah, yang pertama ialah eksternal dan internal karotid arteri, yang dimana terletak di leher, bercabang dari arteri karotis communis dan fungsinya mengalirkan darah beroksigen ke otak, wajah, dan leher. Nah, dan apa sih maksud dari arteri karotis communis? Jadi, arteri karotis communis merupakan sepasang pembuluh darah yang memberikan suplai darah untuk daerah kepala dan juga leher. Dan yang kedua, ada common carotid artery yang terletak di sisi kanan dan kiri leher, dan fungsinya ialah membawa darah dari jantung ke kepala dan leher. Nah, yang ketiga ialah internal jugular vein yang terletak di sisi leher dekat dari arteri karotis dan fungsinya mengalirkan darah terdeoksigenasi dari otak kembali ke jantung. Nah, pembahasan yang kedua ialah pada bagian dada. Yang pertama ialah subclavian vein dan arteri yang terletak di bawah tulang selangka atau clavikula dan fungsinya ialah mengalirkan darah dari lengan ke jantung dan dari jantung ke lengan. Yang kedua ialah brachiocephalic artery, terletak di cabang besar dari aorta menuju kepala dan lengan kanan. Fungsinya ialah menyalurkan darah ke otak dan lengan kanan. Yang ketiga, vena cava, superior dan inferior, letaknya masuk ke serambi kanan jantung dan fungsinya ialah mengembalikan darah kotor dari tubuh ke jantung. Yang keempat, pulmonary artery dan vein, letaknya terhubung antara jantung dan paru-paru. Fungsinya ialah arteri paru-paru mengalirkan darah kotor ke paru-paru. Vena paru-paru membawa darah bersih kembali ke jantung. Yang kelima ialah heart atau jantung. Letaknya di rongga dada sedikit ke kiri dan fungsinya ialah memompa darah ke seluruh tubuh. Pembahasan yang ketiga ialah pada bagian lengan. Yang pertama ialah axillary artery dan vein, letaknya di ketiak dan fungsinya ialah menyalurkan darah ke atau dari lengan atas. Yang kedua, brachial artery dan vein, letaknya di sepanjang lengan atas dan fungsinya ialah menyuplai darah ke otot lengan atas. Yang ketiga, radial artery, letaknya di sepanjang lengan bawah, sisi ibu jari. Fungsinya ialah membawa darah ke lengan bawah dan tangan, atau digunakan untuk mengukur denyut nadi. Yang keempat, ulnar artery, terletak di sepanjang lengan bawah, sisi kelingking, dan fungsinya ialah membawa darah ke lengan bawah dan tangan. Yang kelima, median cubital vein, yang terletak di lipatan siku dan fungsinya ialah sering digunakan untuk pengambilan darah. Yang keenam ialah cephalic vein, terletak di lengan sisi luar dan fungsinya ialah membawa darah kembali ke jantung. Yang ketujuh ialah basilic vein, terletak di lengan sisi dalam dan fungsinya ialah membawa darah dari lengan ke jantung. Pembahasan yang keempat ialah pada bagian perut. Yang pertama, abdominal aorta, terletak di tengah perut dan fungsinya ialah membawa darah ke organ perut dan tungkai. Yang kedua, renal artery dan vein, terletak di ginjal dan fungsinya pada bagian arteri, fungsinya ialah menyuplai darah ke ginjal dan pada bagian vena, fungsinya ialah membawa darah keluar dari ginjal.
Nah, pembahasan yang kelima atau yang terakhir ialah pada bagian panggul dan kaki. Yang pertama, common iliac artery dan vein terletak di panggul, bercabang dari aorta abdominalis dan vena cava inferior. Fungsinya ialah mengalirkan darah ke atau dari tungkai bawah. Yang kedua, femoral artery dan vein letaknya di sepanjang paha dan fungsinya ialah menyuplai darah utama ke tungkai bawah. Yang ketiga, popliteal artery dan vein letaknya di belakang lutut dan fungsinya ialah menyalurkan darah ke atau dari bagian bawah tungkai. Yang keempat, anterior tibial artery letaknya bagian depan betis dan fungsinya ialah menyuplai darah ke otot betis depan dan kaki. Yang kelima, posterior tibial artery terletak di bagian belakang betis dan fungsinya ialah menyuplai darah ke betis bagian belakang dan telapak kaki. Yang keenam ialah peroneal fibular artery dan vein letaknya di sepanjang sisi luar betis dan fungsinya ialah mengalirkan darah ke otot betis sisi luar. Yang ketujuh ialah great subvenous vein terletak membentang dari pergelangan kaki ke paha bagian dalam dan fungsinya ialah vena superficial utama di tungkai dan sering digunakan untuk cangkok bipas jantung. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai sistem peredaran darah yang terdiri dari pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Dan jika pada video kali ini ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.